Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar anak-anak? Okey, salam sejahtera, selamat pagi. Okey, hari ini kita akan sambung lagi bab terakhir kita, bab 8 pemodelan matematik. Kita akan masuk bahagian yang kedua, okey, iaitu menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik yang melibatkan fungsi linear, fungsi kuadratik, fungsi eksponen dan mengkomunikasikan proses pemodelan matematik yang dilaksanakan. Okey, bagaimana kita nak selesaikan bagaimana kita nak selesaikan masalah kehidupan sebenar ni melalui pemodelan matematik. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok kepada ni. Okey. Ni adalah antara dia punya fungsi yang kita akan gunakan, iaitu fungsi linear. Fungsi linear ni dia menyerupai satu garis lurus. Lepas yang kedua adalah fungsi kuadratik, iaitu graf lengkung berbentuk parabola. Lengkung mungkin naik dan kemudian turun atau turun dan kemudian naik. Itu fungsi kuadratik lah. Dan satu lagi fungsi eksponen, iaitu graf lengkung yang mengilustrasikan kenaikan atau penurunan nilai data pada kadar yang mendadak. Okey, fungsi eksponen ni ialah satu fungsi yang dapat dihuraikan oleh persamaan yang mempunyai bentuk y sama dengan CA kuasa X. Okey, dengan keadaan A ialah nombor nyata positif. Maksudnya A tak sama dengan 1 dan C ialah nilai awal. Misalnya jika C sama dengan 1 dan A sama dengan 2, okey, so graf Y sama dengan 2 kuasa X adalah seperti rajah di sebelah. Macam ni, dia akan jadi macam ni. Okey, sekarang ni kita tengok contoh macam mana kita nak selesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik. Okey, ini adalah contoh yang kedua. Dia kata kereta Amin menggunakan 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 405 km. Jika Amin ingin memandu kereta yang sama untuk suatu perjalanan sejauh 198 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Okey, selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Okey, soalan dia minta kita selesaikan masalah menggunakan pemodelan matematik. Jadi kena guna kaedah pemodelan matematik. Okey, jadi kita nak buat macam mana? Okey, mula-mula. Okey, yang pertama kita kena kenal pasti dan mendefinisikan masalah macam kita belajar sebelum ni. Okey, jadi apa dia? Iaitu kita tentukan isi padu petrol yang diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 km. Okey, lepas tu diketahui bahawa lebih jauh perjalanan, lebih banyak jumlah petrol diperlukan. Yang tu memang betul lah. Makin jauh kita memandu, maksudnya makin banyak petrol yang digunakan. Oleh itu, jumlah petrol berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. Betul lah. Maksudnya lagi jauh, lagi banyaklah petrol digunakan. Yang kedua, kita nak membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, iaitu macam mana kita nak membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah? Okey, iaitu kita andaikan kelajuan memandu bagi kedua-dua perjalanan sejauh 405 km dan 198 km adalah sama. Maksudnya kelajuan kedua tu adalah sama. Lepas tu katakan X mewakili jarak perjalanan, X adalah jarak perjalanan dan Y mewakili jumlah petrol yang diperlukan. Jadi kita tulis Y berubah secara langsung dengan X. Di mana Y sama dengan KX dengan keadaan K ialah pembalan. Maksudnya kita guna kaedah ubahan. Okey, seterusnya. Okey, yang ketiga, mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Okey, maksudnya inilah kita nak aplikasi matematik untuk selesaikan masalah. Maksudnya kita nak selesaikan masalah ni menggunakan matematik. Jadi nak buat macam mana? Tadi kan kita dah kenal pasti pemboleh ubahnya, iaitu kita kata Y berubah secara langsung dengan X. Maksudnya Y berubah secara langsung dengan X itu adalah ubahan kan, seperti kita belajar dahulu. Y berubah secara langsung dengan X. Okey, jadi Y sama dengan KX. Okey, jadi sekarang ni dia kata kita gantikan Y sama dengan 45 dan X sama dengan 405 ke dalam ni. Jadi kita gantilah nilai, sebab apa? Sebab kita nak cari nilai K. Jadi nilai K kita sama dengan Y dibahagi dengan X. Kita akan dapatlah nilai K-nya sama dengan Y tadi adalah 45. Dibahagikan dengan 405. So kita dapatlah nilai K adalah 1/9. Dah dapat nilai K, kita ganti balik dalam ni lah.
dalam persamaan tadi. So, kita dapatlah Y sama dengan 1/9X. Itu adalah dia punya persamaan. Okey, ni persamaan dia. Okey, lepas kita dah dapat dia punya persamaan dia. Okey, lepas tu barulah kita kata persamaan ini menghuraikan hubungan antara jumlah petrol yang diperlukan dengan jarak perjalanan. Jadi, sekarang ni, katalah perjalanannya adalah 198 km. So, berapa dia punya petrol yang nak digunakan? Jadi, kita gantikanlah. X tu ada sebagai 198. Jadi, kita gantikan dalam persamaan ni yang kita dapat tadi tu. So, kita dapatlah Y sama dengan 1/9 didarab dengan 198. Jadi kita dapatlah 22 liter. Jadi kita tulislah kat situ. Kita kata maka perjalanan sejauh 198 km memerlukan 22 liter petrol, ataupun kita tulis 22 liter petrol diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 km. Okey, itu yang contoh yang pertama. Okey. Selepas tu kita tengok, lepas kita dapat nilai tu, kita kena menentusahkan dan mentafsir. Ingat dia punya 6 langkah enam komponen tu kan dalam pemodelan. Ada 6 komponen. Yang keempat adalah kita nak menentukan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Ni adalah kita punya fungsi yang kita dapat tadi lah, fungsi linear daripada ubahan tadi kan. Fungsi linear yang kita dapat Y sama dengan 1/9X yang diperoleh mungkin tidak dapat digunakan untuk semua situasi perjalanan. Betul. Misalnya jika perjalanan sejauh 405 km melalui jalan raya yang menghubungkan pekan dan bandar, manakala perjalanan sejauh 198 km menerusi lebuh raya. Oleh itu, kadar penggunaan petrol adalah lebih cepat dalam perjalanan pertama berbanding dengan yang kedua. Apabila diterjemah kembali ke dunia sebenar, model fungsi linear yang diperoleh tidak sesuai digunakan untuk menangani masalah berkenaan. Ini cara kita nak tentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Kena tulis macam ni lah. Yang seterusnya, yang kelima, langkah yang kelima, memurnikan model matematik. Bila nak memurnikan model matematik, kita tulis macam ni, kita habaq macam ni. Dalam masalah ini, kita tidak dapat memurnikan model memandangkan maklumat yang diberi adalah terhad. Maksudnya dia hanya bagi maklumat yang tertentu saja, dia tak bagi sejarah lengkap. Jadi kita tulislah macam tu. Dan dia punya komponen yang terakhir sekali adalah melaporkan dapatan. Iaitu kita tulislah laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang telah dilaksanakan di atas. Kita kena tulis macam ni lah. Anak-anak. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni, dia kata rajah di bawah menunjukkan kerata rentas sebuah sungai. Ni gambar sungai lah, kerata rentas sungai. Perasan tak dia punya kedalaman air yang ada tu kan. Ni tepi ni tebing. Lepas tu ni dalam dia. Seorang ahli hidrologi mengukur kedalaman sungai. Kedalaman tu dia bagi sebagai Y. Y meter pada jarak yang berbeza. X meter dari tebing. Maksudnya dia punya daripada tebing nak ke dalam dia tu lah. Sebagai X. Keputusan yang diperoleh diberi dalam bentuk jadual. Ni jadual dia. Maksudnya, jarak daripada tebing sungai, itu adalah X, dan kedalaman sungai tu dibagi sebagai Y. Maksudnya dia guna X dengan Y. Jadi untuk soalan ni kata dengan menggunakan pemodelan matematik, tunjukkan cara ahli hidrologi itu menggunakan data di atas untuk menentukan kedalaman sungai itu. Maksudnya kita kena nak tentukan, nak tahu dalam sungai itu menggunakan pemodelan matematik. Jadi nak buat macam mana? Mula-mula kita kena mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Kena kenal pasti dan definisikan masalah. Apa masalah dia? Maksudnya bagaimana kita nak menentukan kedalaman sebatang sungai. Itu kita punya masalah kita. Macam mana kita nak tentukan kedalaman sebatang sungai ni? Yang kedua, kita membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Dekat sini kita kata andaikan sungai adalah paling dalam di bahagian tengah. Dan kedalamannya berkurangan sehingga kosong di bahagian tepi sungai. Itu adalah kita punya andaian. Lepas tu, dua pemboleh ubah. Dan sebab kita nak kenal pasti pemboleh ubah kan. Jadi, dua pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian ini ialah kedalaman iaitu Y
dan jarak dari tebing sungai iaitu X. Dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi X dan juga Y. Yang ni untuk Y, okay, yang ni untuk X. Yang ni jarak tebing dia, tebing nak ke ni, ke sungai tu, ke sungai, dan yang ni adalah dalam sungai tu Y tu. Okey. Okey, itu adalah macam mana kita nak membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, yang seterusnya kita nak mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Okey, macam mana kita nak aplikasikan matematik? Okey, sekarang ni kita tulis jarak dari tebing sungai dan kedalaman sungai sebagai set pasangan tertib. Maksudnya kita buat dalam bentuk koordinat iaitu X dengan Y. Kita buat koordinat X dengan Y. Dan lukis satu graf bagi data tersebut. Okey, dalam soalan tadi dia bagi macam ni, dia bagi dalam bentuk macam ni kan. Ni X, yang ni Y. Ini maksudnya jarak dari tebing dan ni adalah kedalaman sungai. Jarak dari tebing tu X, kedalaman sungai tu Y. Jadi maklumat ni kita tulis dalam bentuk koordinat. Okey, kita tulis dalam bentuk koordinat ataupun sebagai pasangan, set pasangan tertib ni. Dan lukis satu graf bagi data tersebut. Okey, lepas kita tulis dalam set pasangan tertib, lepas tu kita plot lah. Okey, macam kita plot graf sebelum ni. Okey, kita plotkan nilai-nilai tu dan kita dapatlah bentuk graf. Okey, ni. Okey, dan lukis satu graf bagi data tersebut. Kita dapatlah bentuk graf dia macam ni. Okey, dia kata data kelihatan menaik dan kemudian menurun. Maksudnya, okey, dia kelihatan menaik dan kemudian menurun. Dan ini menyerupai satu fungsi kuadratik. Satu fungsi kuadratik. Kalau kita tengok graf ni memanglah ini adalah graf fungsi kuadratik. Lepas tu, graf yang dilukis ni menunjukkan lengkung penyesuaian terbaik dan menyerupai graf fungsi kuadratik. Ya. Okey, lepas tu dalam pemodelan matematik untuk mewakili situasi sebenar, nilai anggaran digunakan. Okey. Lepas tu berdasarkan graf ni, didapati kedalaman sungai ialah 3. Maksudnya tang mana kita nak tahu kedalaman sungai tu? Mestilah dekat dia punya maksimum, nilai maksimum ni lah. Ni adalah kedalaman sungai. Maksudnya daripada dasar ke dekat tebing tu berapa kedalamannya? Kita tengoklah nilai dekat paksi X. Dekat paksi Y. Sebab apa? Sebab Y adalah kedalaman sungai. Yang paksi yang tegak ni, paksi Y ni adalah kedalaman sungai. Jadi yang kedalaman sungainya adalah 3. Iaitu ni 3.0. Okey. Okey. Betul lah macam dia macam penyelesaian ni. Maksudnya berdasarkan graf ni, kedalaman sungai adalah 3 meter. Dan ini berlaku ketika jarak dari tebing sungai ialah 15 meter. Betul lah. Ini jarak dari tebing sungai. Ini adalah kedalaman sungai. Maksudnya kita anggaran. Kita buat dalam anggaran. Okey, seterusnya. Okey, lepas kita aplikasikan. Okey. Lepas tu kita menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Barulah kita selesaikan masalah berkenaan. Macam mana kita nak buat? Dia kata, okey, tentukan fungsi kuadratik berkenaan yang mempunyai bentuk Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Iaitu tentukan pemalan A, B dan C dengan menggantikan sebarang 3 data misalnya. Okey, maksudnya kita ambil lah mana-mana koordinat ataupun mana-mana data daripada graf tadi, fungsi kuadratik tu. Okey, dan kita gantikan dalam persamaan bentuk Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Katalah kita ambil yang pertama 0,0. Okey, yang kedua kita ambil 25, 1.7. Okey, yang ketiga 30 kosong ke dalam persamaan. Okey, jadi bila kita ganti 0,0, kita akan dapatlah persamaannya C dia kosong. Okey, kalau kita ganti pula 25 dengan 1.7, okey, kita dapatlah ni persamaan dia. Okey, dan kalau kita ganti pula 30 kosong ni, kita akan dapat yang ni. Okey, maksudnya kita ganti nilai X dengan Y tu dalam ni lah, Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C ni. Kita ganti tempat X dan juga tempat Y dengan nilai yang ni. Maksudnya 3 kali lah kena kira. Mula-mula kira gantikan X kosong, Y kosong. Lepas tu kira yang kedua pula ganti X 25, Y 1.7. Lepas tu kira pula yang ketiga gantikan X 30 dan Y kosong. Jadi kita dapatlah, kita akan dapat 2 persamaan linear. Sebab yang pertama kosong-kosong tu, C-nya adalah kosong kan. Okay, jadi oleh sebab C sama dengan kosong, sistem bagi 2 persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah ialah yang ni. Betul lah kita dapat 2 yang ni.
Okey, lepas tu kita selesaikan persamaan linear serentak tersebut dan kita dapatlah nilai A dan juga nilai B. Okey, nilai A-nya dan juga nilai B. Okey, maka fungsi kuadratik yang mungkin ialah Y sama dengan negatif 0.0136X kuasa 2 tambah 0.408X. Ni adalah fungsi yang mungkin. Okey, jadi bila kita gantikan nilai nilai X dan juga nilai Y itu tadi, so kita dapatlah 3.06, hampir dengan jawapan yang diperoleh daripada graf. Maksudnya graf tadi kita dapat, kita anggaplah daripada graf kita tahu dalam dia adalah 3 meter. Lalu ni kita nak kira betul tak kita dapat 3 meter tu. Ni adalah bukti. Nak tahu betul ke tak betul kita punya kita punya yang step yang sebelum tu, iaitu kita nak mengaplikasi matematik untuk selesaikan masalah. Okey, jadi hak ni bukti dah. Kita dah buktikan. Okey. Selepas tu, barulah kita memurnikan model matematik. Okey, model ini, kita andaikan kedalaman sungai adalah paling dalam di bahagian tengah. Okey, selalunya tanggapan kita memang macam itulah. Kita andaikan kalau sungai itu dalamnya duduk di tengah-tengah. Okey, hal ini mungkin tidak benar bagi setengah sungai lain. Ya, maksudnya kita selama ni kita hanya andaikan, tengah-tengah sungai mesti dalam. Tapi tak semua sungai macam tu. Okey, model baru diperlukan untuk andaian baru. Maksudnya, ni andaian kita kalau kita kata dalam sungai tu terletak di tengah. Tapi kalau duduk tepi macam mana? Maksudnya, model yang kita guna ni, hak ni tak sesuai untuk sungai-sungai yang lain. Jadi, kejituan jawapan akan bertambah jika lebih banyak data diambil. Maksudnya kita kena ambil data tu lagi banyak lagi lah. Maksudnya data yang dia bagi dalam jadual tadi tu mungkin sikit sangat lah kan. Jadi kena tambah lagi, kita nak tahu dia punya kejituan, ketepatan dia tu. Okey, selepas tu yang terakhir barulah kita melaporkan dapatan. Okey, laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Kita tulis dia macam ni. Laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Okey, anak-anak. Okey, boleh? Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh seterusnya dia kata faedah kompaun ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Okey, jadi kita nak tengok contoh yang seterusnya pula yang melibatkan faedah dan juga prinsipal. Okey, dia kata pada awal 1 tahun, Encik Gomez, dia abang saya dah, Encik Gomez ni dia menyimpan 20,000 dalam akaun simpanan yang memberikan faedah 4% tahun dan dikompaun setiap setahun. Terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez selepas T tahun penyimpanan. Okey, selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Dia abang siap-siap. Dia suruh kita selesaikan masalah ini menggunakan pemodelan matematik. Okey, jadi langkah pertama mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey. Maksudnya kita kena tulis Encik Gomez diberikan faedah kompaun dengan pengkompaunan sekali setahun. Prinsipal Encik Gomez ialah RM20,000. Okey, kadar faedah tahunan pula ialah 4%. Jadi kita kena terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez pada akhir tahun ke-T. Sebab dia nak simpanannya bila T tahun tu tak tahu bila kan. Okey, lepas tu itu yang pertama. Lepas kita kena pasti dan definisi masalah. Okey, lepas tu yang kedua kita kena membuat andaian dan mengenal pasti pun boleh ubah. Okey, kita andaikan Encik Gomez ni dia tidak mengeluarkan atau menambah wang simpanannya sepanjang tempoh penyimpanan. Maksudnya dia tak tambah pun simpanannya, dia tebus sekali tu je. Okey, kita andaikan macam tu. Lepas tu pemboleh ubah yang terlibat ialah prinsipal. Okey, prinsipal iaitu RMP, lepas tu kadar faedah tahunan R, lepas tu bilangan kali faedah di compound N dan masa T tahun. Okey, itu adalah dia punya andaian dan kita mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, seterusnya kita nak mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, tengok nak. Okey, harus diingat dalam pengiraan faedah kompaun, setiap tahun kita akan mempunyai 100% prinsipal. Okey, ditambah dengan 4% baki sebelumnya. Okey, jadi kita bina jadual macam ni lah. Ni jadual yang kita kena buat. Sebab apa? Sebab setiap tahun kita akan mempunyai 100% prinsipal. Maksudnya model kita memang 20,000 tu lah. Dan ditambah dengan 4% baki sebelumnya. Okey, jadi kita akan buatlah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun ke-5.
Okey, tahun pertama RM20,000. Okey, faedah yang terima, okey, kita darab dengan 0.04 kan. Okey, sebab 400 kan. Okey, lepas tu bila prinsipal tambah dengan faedah, kita dapatlah macam ni. Jadi RM20,000 ni tambah dengan yang hasil darab tadi tu. Okey, jadi hasil simpanannya yang ni lah. Okey, dan seterusnya. Selepas tu, okey, selepas tu kita nak menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Okey, yang ni maksudnya berdasarkan jadual di atas, okey, didapati bahawa pada penghujung setiap hasil simpanan ialah suatu kuasa 1.04 didarab dengan prinsipal simpanan sebanyak RM20,000 dan kuasa itu sepadan dengan bilangan tahun simpanan. Kita ni cara kita nak menentusahkan dan kita nak tafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Jadi, kita boleh apa? Kita kata, okey, pola tersebut dapat generalisasikan kepada satu model matematik dengan menggunakan T untuk mewakili prinsipal, T mewakili bilangan tahun dan R mewakili kadar faedah tahunan. Maka model matematik kita adalah yang ni. Ni model kita. Iaitu A sama dengan, maksudnya bilangan tahun tu sama dengan P darab dengan I tambah R kuasa 2. Okey. Jadi kita ambil ya, kita perhatikan bahawa 1.04 tu sama dengan 1 tambah 0.04 jadi 1 tambah yang macam formula kita buat dapat tadi tu kan. Okey, dengan keadaan A T ialah jumlah simpanan ya pada tahun ke-T. Lepas tu model matematik ini merupakan satu fungsi eksponen yang membolehkan kita menghitung hasil simpanan jika faedah dikompaunkan setahun sekali untuk T tahun. Okey, graf di sebelah menunjukkan yang ni. Okey, graf fungsi eksponen AT sama dengan 20,000. Okey, darab 1.04. Okey, kuasa saya tak nampak kuasa 2, kuasa T kat sini. Salah, teacher nak pasti betul-betul. Tak berapa nak nampak kan. Okey, kuasa T. Baru perasan. Okey, kuasa T. Duk nampak macam dengan 2. Okey, kuasa T. Jadi, okey, dikumpulkan setahun sekali untuk T tahun. Okey, lepas tu graf graf hasil simpanan selepas T tahun iaitu AT menunjukkan satu pertumbuhan eksponen apabila masa T tu bertambah. Ini adalah bentuk graf dia, dapat bentuk eksponen. Okey, selepas tu barulah kita memurnikan model matematik. Okey, macam mana kita nak memurnikan model matematik? Okey, kita tulis model matematik ataupun AT sama dengan P, okey, didarab dengan 1 tambah R, okey, kuasa T tu. Okey, dia merupakan pengiraan untuk faedah kompaun dengan kekerapan pengkompaunan sekali setahun. Dalam situasi sebenar, faedah kompaun tidak dikompaunkan dengan lebih kerap. Misalnya setengah tahun sekali atau 3 bulan sekali dan sebagainya. Maksudnya, setahun sekali je dia dikompaun. Jika faedah dikompaunkan sebulan sekali, kadar faedah R dibahagikan antara 12 bulan kerana 1/12 daripada kadar digunakan setiap bulan. Ya. Lepas tu pembeli ubat T didarab dengan 12 kerana faedah dihitung 12 kali dalam setahun. Maka model matematik akan berubah menjadi AT sama dengan P kurungan 1 tambah R per 12 kuasa 12T. Ni kalau kita kira untuk sebulan sekali lah. Jadi secara umumnya jika faedah dikompaunkan N kali setahun, model matematik ialah AT sama dengan P kurungan 1 tambah R per N. Tutup kurungan kita akan dapat itu adalah NT. Ni NT. Minta maaf tak berapa nak nampak. Dan akhir sekali barulah kita melaporkan dapatan. Laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Ni kita tulis macam ni je lah. Jadi dia sebenarnya macam kita terangkan balik macam mana kita nak selesaikan masalah itu menggunakan pemodelan matematik. Anak-anak? Harap boleh faham. Sekian sahaja daripada teacher. Terima kasih.